Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin maklumkan bahawa pada 6 hari bulan Mac ini, kira-kira pukul 8 malam, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melawat dan mengadakan program Hari Hasil bersama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, LHDNM, di Ibu Pejabat Lembaga Hasil. Dan pada malam itu kita akan memberikan anugerah antara lain kepada pembayar cukai, sama ada daripada Syarikat Senayan Berhad, Syarikat Tersenarai dan juga JLC yang baik dan mematuhi segala peraturan cukai. Jadi 6 hari bulan Mac 2023 di Ibu Pejabat Lembaga Hasil, Perdana Menteri akan bersama dalam Hari Hasil. Saya ingin maklumkan juga bahawa dalam pembentangan bajet Jumaat baru ini, Perdana Menteri ada menyebut tentang program pengakuan secara sukarela Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ia akan diadakan bermula 1 Jun 2023 sehingga 31 Mei 2024, dan yang menariknya, mereka yang tampil secara sukarela ini tidak akan dikenakan sebarang penalti atau penalti 0%. Ini adalah berita baik untuk mereka yang mempunyai masalah tentang cukai dan juga syarikat mempunyai masalah tentang cukai. Jadi selaras dengan konsep madani, maka kita ingin warga negara Malaysia menjalankan tanggungjawab sebagai pembayar cukai yang jujur, amanah dan tulus, dan Lembaga Hasil terus melaksanakan pendekatan awareness, education and services ataupun AES dalam menjalankan tanggungjawab sebagai pengutip hasil. Yang ingin saya nyatakan di sini adalah dua data penting. Kita menganggarkan 50,000 orang pembayar cukai baru dan cukai sedia ada akan tampil, dan jumlah pendapatan tambahan hasil pada program ini ialah kira-kira 1,000 juta ringgit ataupun 1 bilion. Dan saya kira ini adalah satu usaha yang sangat baik yang telah kita laksanakan pun pada tahun 2019, dan itu adalah angka yang telah kita perolehi pada tahun 2019. Satu lagi ialah kita menyeru agar mereka jangan terlepas peluang yang baik ini dan jangan mereka melewat-lewatkan daripada tempoh itu. Kadang-kadang tahun 2024 baru mereka bertindak, walhal Lembaga Hasil akan pergi menjalankan audit secepat mungkin. Jadi kalau di luar waktu itu, khawatir mereka akan terkena denda. Oleh itu, hendaklah menggunakan peluang yang terbaik ini. Kita juga ingin memastikan agar pembayar cukai terus cakna dan celik berkenaan tanggungjawab percukaian. Dan berbeza daripada persepsi umum yang LHDN ini sentiasa mengejar, harapan kita ialah dapat sedikit sebanyak menukar imej Lembaga Hasil daripada pengejar dan pemburu cukai kepada perunding, dan boleh melepaskan penalti-penalti dengan suci hati apabila mereka dengan sukarela datang menemui Lembaga Hasil. Seterusnya, cukai sukarela output kepada semua strategi inisiatif yang dilaksanakan ini adalah pendekatan yang kita adakan, dan kita berharap agar sistem yang kita bina itu akan bersama diyakini agar semua pihak dapat membina masa depan negara yang lebih baik. Ada apa-apa soalan? Saya sepanjang tempoh perbahasan ni, saya akan
turun ke bawah ni mungkin lebih kerap supaya saya boleh update tentang perkara yang melibatkan Kementerian Kewangan ni. Jadi tugas saya juga untuk sentiasa berada mendengar daripada tadi sampai sekarang. Saya mendengar hampir ke semua, bukan hampir, ke semua yang menyatakan pandangan-pandangan, ahli parlimen menyatakan pandangan-pandangan. Dan saya ucap terima kasihlah atas pandangan-pandangan yang baik yang dikeluarkan oleh ahli parlimen setakat ini. Dan saya juga akan live malam ini di Awani pukul 9 sampai ke 10 dan esok di RTM 9 ke 10 malam mengenai Belanjawan 2023. Itu bukan rakaman, itu live. Ada apa soalan? Jadi yang saya ingin tegaskan di sini ialah anggaran 50,000 orang pegawai cukai baharu dan anggaran kutipan tambahan 1 bilion ringgit hasil daripada program pengakuan secara sukarela kepada lembaga hasil. Bila stop press ni? Pukul 6 Lepas pukul 6 dah tak ada faedah. Yang boleh di print besok. Di print pukul 6. Saya tiba tepat pada waktunya dan saudara ada beberapa minit lagi untuk mengarang. Ya. Okey ya. Terima kasih. Terima kasih. Baru tadi Bang MP mention question why the capital gains tax stops at unlisted share. Kenapa tak include sekali listed share? Ya. Sebelum ini kita dah ada cadangan itu beberapa kali lah. Tapi cadangan itu tidak dilaksanakan atas sebab bahawa jika ada CGT dikhawatiri pelabur tidak berapa minat dengan pasaran saham kita. Oleh itu kita hanya untuk syarikat yang tidak tersenarai, itu dalam teks bajet yang diungkapkan oleh Perdana Menteri, CGT dikenakan kepada syarikat senarai berhad lah apabila syarikat itu tidak tersenarai, tidak disenarai. Okey. Apa dia soalan? Mengenai pemilihan dah tutup semalam. Kita sedang update segala mereka yang mendaftar ya. Mendaftar untuk bertanding di peringkat pusat. Yang kita update ialah mereka yang bertanding di Exco Wanita, Exco Pemuda, Exco Puteri dan Majlis Kerja Tertinggi. Angkanya belum ada. Tadi saya bersama dengan Tan Sri Syaril, Pengerusi Jawatankuasa Pemilihan UMNO dan Sekretariat Datuk Mustafa Yaakob bersama dengan 191 pegawai di Ibu Pejabat UMNO yang akan pergi memantau. Saya ingin maklumkan bahawa pegawai daripada Ibu Pejabat UMNO akan pergi memantau pada 11 hari bulan dan pada 18 hari bulan. Mereka akan jadi pakar rujuk di pemilihan 11 hari bulan dan 18 hari bulan. Pagi tadi kita telah memberikan taklimat kepada 191 pegawai ini di 191 bahagian lah, UMNO ni di 191 bahagian. Mereka jadi pakar rujuk dan kemudian mereka boleh membantu jawatankuasa pemilihan UMNO yang ada di bahagian masing-masing. Jadi pegawai kami tidak, itulah pegawai yang boleh kami berikan sebab tak adalah ramai sangat pegawai pejabat UMNO ni. Cuma ada lebih kurang 210 orang je, dah tinggal 20 orang je lagi di ibu pejabat, yang lain semua turun padang. Tujuannya ialah untuk memastikan jika ada perkara-perkara berbangkit boleh diselesaikan segera pada ketika pemilihan itu. Saudara kena maklum bahawa pada 11 hari bulan itu di setiap bahagian akan ada 3 pemilihan serentak diadakan. Pemilihan pertama ialah wanita di satu dewan, serentak dengan pemuda di satu dewan yang lain,
serentak dengan puteri di dewan yang lain di bahagian itu. Jadi boleh bayangkan 3 kali 191 serentak pemilihan untuk bahagian itu dan juga pemilihan untuk Exco wanita, Exco pemuda, Exco puteri juga serentak dilaksanakan. Dan kita telah memutuskan bahawa tidak ada wanita, pemuda, puteri yang boleh memulakan mesyuaratnya pada belah petang atau belah malam. Semuanya hendaklah dilakukan pada sebelah pagi. Sebabnya kerana mereka kena mengira undi untuk bahagian itu dan mengira undi untuk Exco wanita, pemuda, puteri. Sebab kita tahu ada pertandingan Ketua Pemuda Malaysia, Ketua Puteri Malaysia, Ketua Wanita Malaysia dan jawatan kuasa ataupun Exco-nya. Oleh itu tak boleh dilaksanakan mesyuarat perwakilan itu pada belah petang atau malam kerana dia akan menjejaskan pengiraan undi untuk seluruh Malaysia. Begitu juga pada 18 hari bulan, semua bahagian 191 bahagian itu hendaklah memulakan semuanya pada belah pagi kerana kita berharap agar mungkin sekitar pukul 9 ke pukul 10 kita sudah tahu keputusan untuk seluruh Malaysia. Jadi tidak dibenar mesyuarat petang, tidak dibenar mesyuarat malam. Hanya mesyuarat pagi 11 hari bulan untuk 3 peringkat dan mesyuarat di sebelah pagi untuk 151 bahagian pada 18 hari bulan. Saya tidak bertanding naib presiden walaupun ada cadangan sebelum itu, atas sebab sebelum ini saya pernah jadi Ketua Penerangan UMNO Malaysia, sekarang ni Setiausaha Agung UMNO Malaysia, dah bergiat dalam UMNO sejak di universiti kerana saya tidak mahu memecahkan undi Johor. Johor dah ada 3 calon naib presiden dan saya kira Johor paling kurang seorang kena menang. Kadang-kadang mereka memilih mengikut negeri. Jadi di utara ada Tok Ded dan Rizal, di tengah ada Jogani, di Johor tu dah ada 3, Pahang ada 1. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu, saya tak perlu menambah 4 untuk negeri Johor. Nanti seorang pun tak menang. Jadi saya bertanding mempertahankan Majlis Kerja Tertinggi. Saya sebelum ni memang menang MKT pada pemilihan 2018, tapi saya dilantik oleh Presiden untuk Setiausaha Agung. Oleh itu saya ingin mempertahankan kembali apa yang MKT yang saya telah menang dalam pertandingan 2018. Di bahagian saya akan berlawan persahabatan dengan Datuk Seri Hasni Mohamad. Beliau ketua bahagian dah 20 tahun lebih. Jadi saya kira saya ingin menawarkan dirilah supaya difikirkan oleh perwakilan untuk bahagian Pontian. Mungkin ada yang nama-nama besar yang tak apa kata penyandang yang tak nak mempertahankan macam contohlah KD Daiso. Ya. Okay, mungkin Ada nama besar lain. Dia seorang je lah. Dia seorang. Ya mungkin dia, ya tentulah itu pilihan dia. Saya kira beliau telah membuat satu keputusan yang besar bagi dirinya. Kita ucap terima kasih atas segala khidmat beliau sebelum ini. Dan saya kira apabila beliau tidak mahu lagi bertanding naib presiden itu, mungkin beliau telah sampai ke puncak apa yang dalam perjuangan politik, karier politiknya sebagai Perdana Menteri. Tak ada lagi lah atas daripada itu. Dan beliau kini bersama dengan bekas Perdana Menteri yang ada lagi beberapa orang, ya, yang ialah terima kasihlah atas segala khidmat beliau selama ini selaku naib presiden dan juga Perdana Menteri yang ke-9. Baik. Untuk lawan Tok Asli Ya, baik. So far macam mana penerimaan dia?